di episod nombor 3 Terjah Fotografer. Tahu tak kita orang hari ni pagi lagi dah keluar mengembara. Apakah itu? Keluar mengembara masuk hutan, tahu tak, nak cari fotografer ni. Fotografer seorang ni sangatlah unik. Uniknya dia ni, kalau korang tengok, korang tak akan percaya punya lah apa yang dia buat daripada muda sampai sekarang. Kenalah tengok. Okey, tengok sampai habis. Kan main, bukan jalan-jalan fotografer ni. Peluh-peluh, hutan mana dia duduk ni ha? Jalan lagi cari lagi ni. Assalamualaikum. Oi. Awak ya. Kau baru ni. Siap baik pakai baju tu. Basuh muka sikit. Cakap 10 awal ya. Awal. Biasalah terjah, kena awal. Terjah. Nak tak malu. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat malam. Nama saya Eddie Putra. Berumur 53 tahun ni. Memang cari makan lah with fotografi dari dah kat 20 tahun, so dah pencen. And tapi masa fotografer tu pun saya ni actually rojak mamak kan, ada tahu, ada macam-macam lah, ada kuih dalam tu, taruh sambal, rojak grafer. My principle of life, saya nak, kalau boleh, daripada kecil orang tanya nak jadi apa, saya tak nak jadi apa-apa. Saya nak jadi macam-macam. Saya nak buat apa saja yang saya boleh dalam dunia ni. Saya nak try. Saya nampak satu benda saya suka, saya akan cuba. Dan bila saya cuba dan masuk sebelah kaki, I will go all the way sampai, yalah nak kata the best tu tak the best jugalah, tapi some feels, setengah benda yang saya ceburi sampai tahap yang saya nak sampai. Macam diorama, nak kata international pun boleh. Then ada aquascape, tanam bunga, saya buat dekor rumah, saya buat DIY, buat dapur sendiri. Semua saya nak belajar buat. Saya belajar dan saya buat. So of course fotografi is the main one yang jadi punca pendapatan lah. But the rest, walaupun hobi, saya try to achieve the best. Bukan sentuh-sentuh tak senggo, okay? Go all the way, belajar ilmu, baca buku, jumpa sifu, cari orang tanya sampai achieve certain level. Bila saya start habis belajar dulu, saya tengok orang tua sampai umur 50, 60 masih bawa kereta pergi kerja. Saya tak nak. I do not want to work my whole life. So saya target umur 40, maksimum 45, saya tak nak kerja dah. Tak nak kerja, cari makan dah, cukup. So off target sikit. So saya hanya dapat bersara, betul-betul berhenti umur 47. Maknanya becoming a professional photographer lah. Saya tidak actively membuat jobs dalam fotografi. Umur 47 baru dapat berhenti betul-betul. So kebetulan pula Sony approach and offer untuk jadi KOL ambassador untuk Alpha Cameras. Ini peluang baik. I can retire tapi masih relevan dalam industri fotografi and masih boleh menyumbang untuk community photographer. So saya pun cepat-cepat sign dengan Sony dan mula slow-slow tolak jobs lah. Saya pass kat kawan-kawan. Bila ada klien lama, saya pass kat kawan-kawan. Then after 1 year, totally berhenti dari mengambil professional jobs. Especially, sport saya sambung. Saya masa 47 tu saya berhenti sport. Saya tak boleh nak berhenti betul-betul sebab ada yang kontrak tak habis lagi.
Okay, ada satu isu ni. Isu fotografer sekarang tak boleh cari makan. Semua orang komplain. Wedding photographer cakap tak boleh cari makan. Especially bila COVID-19 ni pula. Sebenarnya, bukan fotografi industri saja yang terjejas. For the past many years, 4-5 years. Masa saya bersara tu kira nasib baik lah. Selepas tu semua industri faces a hard time. Tak kira fotografer ke, tukang makeup ke, engineer ke, apa-apa saja, professionals, doktor ke, apa ke, semua mengalami sedikit kemerosotan ekonomi, ya. Not just photographer. So what happened? How to survive? Kena cari skills. Tak kira awak engineer ke, awak photographer ke, kena cari skills tambahan. Skills, soft skills. Tak kira lah menjahit, bertukang kayu, yang skills yang bukan akademik. Sebab akademik punya skills makin lama makin mengecut dia punya permintaan. The demand in the market, in the job market, makin lama makin mengecut. Either by technology punya advancement. Dulu kilang pakai 100 orang, tapi sebab ada mesin pakai 50 orang. 50 orang dah tak ada kerja. Dulu engineer kena lukis tangan, kena pergi, tiba-tiba ada CAD, ada CAD, AutoCAD, ada macam-macam automation in the electronic dengan komputer punya industri makin berkembang, job opportunities makin sikit. So that is dalam academic punya community. Now kita professional in photography yang pakai skills, tak boleh ada satu skill ya bro. Seperti juga orang akademik, dia tak boleh ada satu skill. Dia kena ada mungkin skill mengajar, skill bercakap, skill macam-macam yang lain. Kita as photographer pun kena ada skills tambahan. Ada kawan saya, dia lostar, dia boleh bertukang kayu, dah ambil upah buat meja, dapat duit juga. Ada yang boleh masak, jual nasi lemak pun duit juga. So you have to, tak boleh duduk atas satu pelantar sahaja. Kena cari beberapa pelantar untuk lonjak naik. Jangan tinggal, tak boleh tinggal juga sebab the demand still ada. Cuma kena kadang-kadang tu sebulan tak dijawab kan. Boleh jual nasi lemak dulu, jual burger dulu. So masalah korang bukan tak ada peluang. Masalah malu. Takkanlah aku ada 1DX, ada Sony A7R4 nak pergi jual nasi lemak, tak ada kelas. Kalau nak kira kelas, apa kelas kalau tak ada duit pergi pinjam orang? Baik jual nasi lemak, dapat RM10 satu hari, makan tak menyusah orang. So that's my advice lah. Tambah skill set. Betul. Tengok. Okay. Soft skill ni ataupun kemahiran tambahan kita perlu ada ni, seperti mana Eddie cakap tadi, memang perlu dan memang betul apa dia kata, untuk kita lebih untuk kita boleh sustain dengan keadaan sekarang atau mana-mana keadaan sekalipun, skill yang pelbagai sangat perlu, sangat penting. Maknanya untuk orang yang macam dia yang dah ada nama dah dalam fotografi, dalam diorama kan, dah ada nama tu, still lagi dia cari skill-skill yang baru untuk mempelbagaikan hidup dia, gaya hidup dia, mempelbagaikan pendapatan, menghilangkan boring katanya kan. Dan satu lagi, saya baru mendapat tahu dia telah terjun venture dalam satu lagi bidang yang saya pun tak terfikir lah. Bila saya tengok benda tu dia share, saya kata pula dah kan. So itu yang menyebabkan saya nak datang terjah dia ni, bukan sebab kerana fotografi sangat, okey. Sebab apa benda yang dia buat ni memang membuktikan dia ni memang rojak grafer dia kata. Sekarang ramai orang, especially COVID dulu, sedar bahawa alamak, tak selamanya kita ni boleh pergi beli makan dekat kedai. Apa kata kalau COVID datang sekali lagi, beras tak ada dekat kedai semua tutup, tak boleh nak makan. What happened? So saya sedar tu. So saya cakap, aku nak makan apa lah kalau kedai mamak tutup, kedai Aceh nak beli beras tak ada, nak beli ikan. So saya rasa survival skill tu penting. Apa-apa pun boleh lari masuk hutan. Indonesia banyak hutan kan, lari masuk hutan. Tapi kita ni orang bandar bro. Tak ada lighter, tak boleh buat api kan. Air sungai,
air telaga, nak kena minum air kowe je. Kaku kowe. So, saya rasa about time that I try lah. Saya cubalah apa kata kalau survival ni. So saya cari information. Rupanya Mak Saleh dah lama buat. Dia dah sedar ni benda ni lama dah. So ada community survival communities kat sana, preppers yang bukan nak minta besok tiap huru-hara whatever, tapi saja nak ada that skill set survival, boleh hidup bersendirian atau dengan keluarga dalam suasana terpencil, off grid, tak ada elektrik, tak ada air. So that skill saya cuba start main pergi, and then saya test 2 minggu sudah saya test dengan seorang-seorang, bawa very limited. Saya bawa 5 liter punya bag saja dengan 2 liter air. Saya masuk hutan 1 malam, pasang kemah. So skill survival tu apa yang saya belajar saya praktikkan. Best lah. And kebetulan saya acquire this piece of land. So saya nak, why not saya kembangkan saya punya apa yang saya dah belajar ni kepada orang-orang yang kat bandar, orang semua lah kan, yang nak tak ada lighter, tak boleh nak buat api. Aku dah pandai, kau tak pandai lagi. So I want to disperse this ilmu. And then kalau tak jadi apa-apa pun, seronok kan, lari Isnin sampai Jumaat, traffic jam, kena marah dengan bos. Sabtu Ahad masuk hutan, mandi sungai, buang air dalam sungai, best bro. Plup. Tak payah flush, just plup.